tekan butang SOS ni patutnya dah berbelas-belas tahun dulu. Bukan tekan sekarang. Kan? Pasal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua fans Harimau Malaya. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersama lagi dan kita nak bincang sedikit tentang prestasi skuad badminton negara. Pastinya saya tak boleh nafikan ramai yang kecewa apabila skuad wanita dan skuad lelaki telah mengakhiri cabaran mereka, dan peringkat wanita, pasukan wanita terkandas di peringkat kumpulan dan lelaki terkandas di peringkat suku akhir di tangan pasukan India. Jadi saya bersama dengan legenda badminton negara, saudara Roslin Hashim, untuk kita dapatkan sedikit pandangan. Abang Roslin sihat hari ini? Alhamdulillah, sihat Haus. First kali saya nak tahu apa perasaan bila melihat kekalahan semalam. Perasaan of course agak kecewa lah kan dengan kekalahan, terutamanya kepada pasukan India yang sememangnya seperti yang kita tahu, kalau tengok rekod apa semua tu memang kita tak pernah kalah lah kan dengan India, lagi-lagi dalam berpasukan kan. Jadi ini satu keputusan yang boleh kata amat mengecewakan lah. Boleh Abang Roslin bagi rumusan sikit, adakah permainan tu cukup memuaskan hati ataupun dari segi susunan tu pun Abang Roslin rasa macam dah ada something yang tak kena pada pandangan Abang Roslin? Okay, first kita tengok pada susunan pemain. Okay, kalau kita lihat, kalau bagi saya, kalau untuk dalam perseorangan tu, itulah yang kita ada. Kan, itulah yang diturunkan pun seperti yang dijangkakan jugalah kan. Cuma yang agak sedikit nampak sedikit keliru ataupun sedikit kepincangan double. Kalau sebab kita tengok, kalau tengok rekod pertemuan kan, pemain double kita dengan first double India, kalau ikutkan rekod pertemuan seharusnya berpihak kepada Erensia dengan Sowi. Tetapi rekod pertemuan Gozife dengan Izzuddin, mereka banyak tewas kepada yang first pair India tu. Dengan saya rasa tak silap 5-1, tak silap saya lah. Tapi rekod Erensia dengan Sowi dengan first pair India tu, mereka menang 4-0. Cuma dekat situ maksudnya tertanya-tanya lah, kenapa tak turunkan Erensia dengan Sowi? Izzuddin, Gozife kedua. Tetapi yalah, benda dah berlaku, benda dah jadi. So hopefully benda ni nak cakap jadikan satu iktibar dah banyak kali berlaku sebenarnya. Kan? Kan? So itu je lah. Kita terpaksa terimalah keputusan ni. Dalam situasi ni Abang Roslin, boleh tak kita letakkan frasa salah percaturan? Boleh juga. Boleh juga. Kita letak. Sebab mungkin kita untuk double tu kita terlalu selesa dengan kemenangan kita menewaskan Jepun. Mungkin confidence-nya masih ada kan. Dengan yalah, kita tak nafikan persembahan Gozife Izzuddin memang baik ketika lawan Jepun, menewaskan juara dunia kan. Tapi untuk dalam berpasukan ni, itu yang kita cakap, strategi itu harus betul. Maksudnya kita kena tengok jugalah sebenarnya rekod pertemuan macam mana kan antara pemain dengan pemain ni, selain daripada world ranking kan. So kalau nak cakap silap percaturan tu ada juga sikit kat situ. Tadi Abang Roslin ada sentuh tentang confidence. Jadi boleh kita katakan juga sebab aksi cemerlang pada peringkat kumpulan tu membawa kepada perasaan overconfident. Abang sebagai pemain sendiri, macam mana perasaan overconfident tu sebenarnya boleh memakan diri balik? Dan betul tak memang overconfident pun menyumbang kepada faktor kekalahan itu? Kalau nak cakap secara keseluruhan, overconfident tu saya tak letakkan 100% lah sebenarnya. Itu kalau tengok pada game tu, saya tengok macam Gozife Izzuddin tu, dia sebenarnya bukan overconfident sangat. Confident tu dia tetap ada. Cuma sebab corak permainan pasangan Jepun dengan India ni lain. Jadi
India ni dia lebih orang cakap bukanlah orang nak cakap dia straightforward. Dia ada dia punya lenggok dia. Jadi dekat situ yang saya nampak banyak Gosifi dengan Judin banyak yang terperangkap lah. Saya pun bukanlah nak ulas lebih panjang tentang permainan diorang. Cuma apa yang saya nampak dari segi permainan tu pasangan India ni dia lebih tahu macam mana nak dapatkan point. So bila kita tengok wanita terkandas peringkat kumpulan, lelaki lebih sikit lah skuad akhir. Jadi benda ni boleh katakan badminton kita masih ditakuk lama, skrip lama. So benda ni Abang Roslin pernah jangkakan ke untuk kali ni, edisi kali ni? Yalah, bila kita sentuh tentang skrip lama kan, so apa lagi kita nak cakap, benda yang sama kan, still masih tak ada perubahan. Cuma kita tak tahu lagi apa alasan yang diorang nak bagi kan. Mungkin skrip yang baru ataupun dialog alasan yang baru, skrip yang lama kan. Jadi benda ni sebab yalah, kita benda ni sentiasa ada persoalan kan. Setiap kali Thomas Cup ke Uber Cup habis je, persoalan ni mesti akan timbul kan. Tapi apakah tindakan yang dibuat untuk memperbaiki perkara yang orang cakap skrip yang sama ni kan, sampai bila? Itu sebenarnya persoalannya yang harus diajukan kan. Tadi Abang Roslin ada bangkitkan macam yelah, kalah dengan India kan. India tu bukan negara badminton, tapi sebenarnya kita kena terima hakikat 2-3 tahun kebelakangan ni India memang meningkat dengan mendadak dalam badminton. Apa yang perbezaan kalau ikut dari segi pembangunan, kenapa India boleh pergi maju dan kita masih ditakut lama? Kat mana salahnya bang? Kalau kita tengok dari segi pembangunan, itulah kalau saya sentuhkan nanti terangkat pula kan. So benda tu sebenarnya memang kita nampak lah dari segi kita punya pembangunan lah kan. Kan kalau saya sentuh lebih-lebih kan jadi lain pula kan. So benda tu kita nampak daripada dulu kan. Sedangkan kita dah tahu India tu dah naik, bukan 2-3 tahun lepas, 4-5 tahun lepas dia orang dah naik. So apa tindakan daripada kita kan sebenarnya? Kita jangan kita rasa macam expect kita cuma nampak China, Indonesia, Denmark. Jangan kita tengok negara-negara sebab bila kita main, sebab kita dah tahu dah Thomas Cup, Uber Cup tetap akan ada. Asian Game, Commonwealth, whatsoever. Kan? So kita jangan fokus kepada individu sahaja. Kan? So tengok apa yang berlaku bila Thomas Cup. Kan? Sedangkan sebelum ni kita nak tengok India lepas suku akhir pun susah. Kan? Tiba-tiba ni dia orang lepas beat lagi Malaysia. Ini sejarah untuk India tau, masuk semi final ni, tak pernah masuk pun. Kan? Jadi benda ni lah kita harus yalah benda yang sama jugalah kalau ikutkan skrip yang kita nak cakap pun kan. Abang Roslin, semalam waktu perlawanan saya berada di kedai mamak lah. Yang rata-rata peminat yang tengok tu dia agak kecewa dengan prestasi Jun Hao lah sebagai mata harapan, tapi aksi long line dia. Kalau macam pada Abang Roslin sendiri, boleh tak Abang Roslin namakan yang terbaik prestasi pemain kali ni dan yang paling mengecewakan? Siapa yang Abang rasa untuk kedua tu? Okay, kalau kita nak letak kesalahan pada Lian Jun Hao tak boleh juga. Kan? Kita tak boleh letak punca kekalahan tu ke atas bahu dia. Kan? Cuma yang saya harapkan pemain-pemain yang disenaraikan seharusnya gunakan peluang ni sebaik mungkin. Saya tahu benda tu memang tekanan, especially Lian Jun Hao bila dah deciding, sebab saya pernah berada di kedudukan dia tu. So saya tahu feeling tu macam mana. Kan? And then untuk secara total tak boleh salahkan dia seorang lah. Sebab benda ni dia main secara berpasukan. Kan? So cuma saya mengharapkan pemain-pemain yang diturunkan buat yang sebaik mungkin. Kita tahu memang kalau kita tengok senarai untuk perseorangan, kelebihan pada India. Kelebihan pada India. Cuma dia cuma gamble yang first. Lizija dengan Laksasen. Kalau Laksasen menang, mungkin dia akan ambil sehingga 3. Tapi kalau dia Laksasen kalah, dia akan curi satu double. Itu strategi dia. So kalau nak cakap prestasi pemain-pemain secara keseluruhan tu tak boleh saya nak cakap okey yang ni seorang ni bagus, ni tak bagus, tak. Kalau kita tengok, of course kalau kita tengok Lizija memang dia bagus lah kalau sebab dia semua menang.
kan. Memang dia bagi yang terbaik, tapi yang lain pun dia cuba juga bagi yang terbaik, tetapi disebabkan oleh tekanan. Tekanan inilah yang banyak mengganggu diorang punya prestasi. Tapi ada satu faktor juga lah Abang Roslin ya. Mentality player kita bila ketinggalan point 3 point ke atas kan, macam mudah mengalah. Kita nampak kekuatan mental ni, apa yang diorang perlu buat untuk sampai ke tahap kekuatan mental Lee Chong Wei, Lee Zijia ni, yang lain macam tak boleh ikut. Apa yang boleh dibuat sebenarnya Abang Roslin? Perlu dia buat diorang sebagai pemain. Okey, yang ada dia harus faham diri dia tu siapa. Kan, dia as a player yang memang menggalaskan tanggungjawab yang besar untuk negara, kan. So untuk dapatkan semangat tu, sebab kalau saya tak nafikan ada tim yang support dia orang, kan, dari segi psikologi, of course ada benda tu, tetapi kalau diri dia sendiri tidak absorb perkara-perkara yang diberitahu oleh pakar psikologi ke apa, tak guna juga, kan. Even though you bagus macam mana pun, tapi kalau dari segi semangat apa tu kurang, macam mana nak bangkit balik walaupun tertinggal, kan. And then secara psikologi pun, apabila kita bermain, kita jangan nampak sangat tau yang kita ni down. Walaupun kita tertinggal ke, kita kepenatan ke. So benda-benda macam ni, dia orang ni as a player harus belajar lebih lagi. Especially yang nak cakap yang dah tua, tak ada tua, semua muda, kan, kecuali Liu Dara seorang lah, kan, yang dah berusia. Tapi yang lain tu, so proses dia orang ni harus datang dari diri mereka sendiri. Kalau kita tengok sekarang ni, recently ni, kalau ikut prestasi badminton doubles, jurang antara mereka tak jauh dan mereka pun berada pada tahap yang tinggi juga. Berbeza dengan persorangan lelaki. Lee Zijia, lepas tu yang belakang dia jauh ketinggalan kelihatan. Jadi perlu tak sekarang ni masanya untuk maybe kita tekan butang SOS untuk panggil semula Datuk Misbun kendalikan skuad negara? Benda ni dia sebenarnya tekan butang SOS ni patutnya dah berbelas-belas tahun dulu. Bukan tekan sekarang. Kan? Pasal benda tu berlaku masa zaman Datuk Lee Chong Wei lagi. Kan? Itu yang maksud saya tadi. Setiap apa keputusan yang berlaku selepas Thomas Cup, benda ni akan diajukan. Kan? Sampai bila kita nak bagi soalan yang sama, jawapan yang sama. Soalan yang sama, tapi perubahannya tak ada. Kan? Untuk macam ambil Datuk Misbun, kan, jaga balik. Sebab kalau kita tengok rata-rata pemain yang elit sekarang ni semua 20-an. Kan, 22, 23. Sepatutnya dia orang ni seeloknya dijaga oleh Datuk Misbun lah. Kan? Pasal dia orang ni kira masih muda lagi. Kan? Bukanlah maksudnya saya nak menidakkan yang position Datuk Misbun sekarang. Kan? Memang dia boleh tengok mana talent budak-budak yang junior. Tetapi kalau dia diletakkan dalam skuad elit sekarang, lagi baguslah sebenarnya. Okey, sebab kita pun tak boleh nak lama ni, kita bagi soalan terakhir kepada Abang Roslin. Sebagai fans lah, saya nak tanya Abang Roslin sebagai fans yang maksudnya daripada luar persatuan pasukan. Abang rasa sekarang ni apa yang perlu dibuat? Adakah coaching structure, adakah rombakan mana-mana, apa yang perlu dibuat sekarang? Saya tak naklah sentuh lebih benda ni kan. So apa sebenarnya yang berlaku, sebab kita saya letak saya sebagai fan lah kan, fan dekat luar. Kita memang setiap kekalahan tu ialah of course kita nak tengok something yang lebih positif lah kan. Kita tak nak benda tu selalu, kalau kita tengok kalau kalah je dia punya ayat comeback stronger kan. Walaupun kalah teruk tapi comeback stronger kan. Sampai bila kita nak comeback stronger? So biar kita tukar ayat comeback stronger tu jadi tahniah. Itu yang kita nak. And then kalah menang tu memang kita faham adat kalah menang, tapi kalau kalah tu biarlah kalah yang betul-betul orang cakap bermaruah lah.
Okey. Itu saja rasanya sempat kita bersama dengan Abang Roslin Hashim, legenda badminton negara. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami, Abang Roslin. InsyaAllah kalau ada isu-isu berbangkit tentang badminton, kita akan dapatkan lagi Abang Roslin Hashim. Sebab Abang Roslin memang saya dapat lihat sampai sekarang komitmen dia untuk bersuara, untuk membantu masih kuat. Terima kasih Abang Roslin, kita jumpa lagi. Okey. Sama-sama, Aus. Assalamualaikum, selamat Hari Raya. Waalaikumsalam, selamat Hari Raya.